Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu, dan alhamdulillah pagi ini juga kita dapat sambung perbincangan kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan tanpa melengahkan masa, kita akan baca beberapa hadis yang ada dalam kitab ini. Kitab ini kita sampai kepada kitab tentang atau bab tentang hari-hari Jumaat, bab adab Jumaat. Hari ini babu hidayati hadhil ummah li yaumil jumu'ah, hadis nombor 496. Hadis yang ke-496 iaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah baida kullu ummatin utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim. Fahadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi faghadan lil yahudi wa ba'da ghadin lin nasara." Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat terakhir di dunia, dan yang pertama masuk syurga pada hari kiamat. Ini antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang terakhir di dunia tapi terawal di akhirat, masuk syurga. Hanya saja setiap umat telah diberi kitab sebelum kita, sedang kita diberi kitab sesudah mereka. Mana dia dapat kitab dulu, kita dapat kitab kemudian. Maka inilah hari yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka selisihkan. Esok hari untuk Yahudi dan lusa untuk Nasrani. Dan hadis ni terletak dalam bab kelebihan hari Jumaat ni. Allah sediakan untuk kita umat Islam. Allah bagi hidayah untuk kita umat Islam dapat hari Jumaat. Padahal kita ni marilah, kalau dia orang nak claim, kalau dia nak claim, dia boleh claim je. Tapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada dia untuk claim. Dia lagu-lagu mana pun, dia hari Ahad Nasrani, Yahudi hari Sabtu. Padahal kalau kita kata dia nak ubah, mereka ni kan suka ubah agama, kan? Dia suka ubah agama. Jadi bila ubah agama, sampai hari raya dia pun dia ubah. Christmas musim panas, dia buat lagi ke musim sejuk, kan? Tu kira hari raya ni besar. Setakat hari kebesaran hak pergi macam kita lah, tiba-tiba lah ni
kena kerja hari Jumaat. Kita kata tak boleh lah, kita kerja hari Jumaat, kita buat semayang Sabtu dah pula. Tak boleh kan? Tapi puak dia boleh ubah gitu. Dia sanggup lah. Sebab dia jenis mengubah agama, mengubah syariat Allah kan. Tapi qadar Allah Ta'ala takdir, dia tak terpandu untuk pergi kepada hari Jumaat. Sampai-sampai Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla simpan hari Jumaat ni kat kita walaupun kita yang terakhir. Tu makna hadis ni. Ibarat kata orang ambil belakang, ambil tinggal yang terbaik kat kita. Kita pilihlah sekali. Nah, orang cabutan bertuah, contohlah cabutan bertuah. Orang tu ambil, tinggal satu je kat kita. Kita ambil lah sekali. Buka-buka, kita menang. Jadi Allah Ta'ala bagi susunan hari, ada 7 hari. Yahudi mari dulu, dia ambil hari Ahad, hari Sabtu. Kemudian Nasrani mari kemudian, dia ambil hari Ahad. Dan dia tak terpandu untuk pilih hari Jumaat. Alhamdulillah, bila datangnya Nabi SAW, maka Allah bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, menjadi hari kebesaran mereka adalah hari Jumaat. Alhamdulillah. Dan kita semua tahulah kelebihan hari Jumaat ni, termasuklah dalamnya ada doa yang mustajab. Baik, bab yang seterusnya, bab salatul jumu'ati hina tazulu syamsu. Bab salat Jumaat ketika telah tergelincir matahari. Hadis Sahal qala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah. Kata Sahal radhiyallahu anhu, kami dulu tidak tidur siang atau makan siang kecuali sesudah salat Jumaat. Kecuali sesudah salat Jumaat. Maknanya mereka ni tunggu solat Jumaat ni sampai tak makan dan tak tidur sampai solat. Lepas habis solat barulah pergi makan dan barulah pergi rehat. Sampai bila dia tunggu bila dia pergi awal kan. Dia pergi awal, tapi dia sampai tak makan tak tidur. Pergi awal ni masjid. Kita pergi lewat pun tidur lagi. Tidur siang, qailulah dia bagi. Orang kita waktu salat Jumaat tu lah waktu qailulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia waalaikumsalam. Ya Tok Imam, kita pun faham. Tunduk sampailah ibadallah. Nak bangun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sahabat kata tak, kami tak tidur, kami tak makan sehinggalah selepas solat Jumaat. Dan selepas solat Jumaat pula bila? Dalam bab ni hadis 498, hadis Salamah bin al-Awqa' qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu fihi. Muttafaqun alaih. Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami salat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke rumah ketika belum ada bayangan di dinding untuk bernaung di bawahnya. Dulu kami salat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke rumah ketika belum ada bayang di dinding untuk bernaung di bawahnya. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Bayang tak nampak lagi. Kaitan dia dengan hadis salat Jumaat.
Maknanya tadi kalau kita kata mereka tunggu sampai gelincir matahari kan salat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumaat di awal waktu, makna masuk je gelincir matahari terus assalamualaikum khutbah, kemudian salat. Habis daripada salat orang pergi tu bayang belum lagi boleh berteduh, gelincir dah, tapi bayang nak teduh ni waktu asar ni sekali ganda bayang kan. Jadi masuk waktu asar, kalau objek tu tinggi jari, maka bayang pun sama tinggi dengan dia. Bayang sama tinggi dengan dia, masuklah waktu asar. Dan biasanya bila bayang sama tinggi ni baru kita dapat berteduh. Jadi bila sahabat kata kami lepas daripada solat Jumaat, bayang pun tak ada lagi, menunjukkan Nabi SAW masuk zuhur terus solat Jumaat. Gelincir matahari lah. Okey. Gelincir matahari terus baginda sallallahu alaihi wasallam solat Jumaat. Jangan solat belum gelincir lagi ya. Tak ada gelincir lagi. Orang kita kadang-kadang dia tak faham kan. Kadang-kadang dia tak faham. Azan Jumaat kan awal. Azan Jumaat kalau di Mekah lah. Dia solat, dia azan belum waktu. Nah, dia azan belum waktu tu kerana nak panggil orang datang solat, berkumpul kan. Jadi dia memang azan dua kali. Dia memang azan dua kali, tapi sekali tu dia sebelum masuk waktu. Kali yang kedua tu selepas masuk waktu dan selepas imam naik atas mimbar. Jadi amalan di tempat kita, azan yang pertama pun pada masuk waktu. Tapi yang sebenarnya azan pada masuk waktu ni ialah waktu khutbah. Ana masuk je zuhur, imam pun naik assalamualaikum warahmatullahi, lalu dia pun azan. Itulah azan yang asal. Azan untuk Jumaat. Adapun azan yang pertama, dia adalah macam azan di radio gitu. Azan yang memanggil untuk pergi awal. Lepas tu kalau kita tanya bab idza sami'tumun nida, bila bab jawab azan kan. Bila bab jawab azan, antara azan yang pertama dengan azan yang kedua, yang wajib jawab adalah azan yang kedua. Sebab itu panggilan solat. Adapun yang pertama tu lebih kurang macam peringatan ataupun dia punya alam lah, bahasa kita alam. Segera kata? Nak segera? Tak. Live lah, tengah live. Okey. Baik. Okey. Jadi yang kena jawab tu azan yang kedua lah. Tapi hadis yang bersama dengan kita ni menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat awal waktu. Masuk dia waktu gelincir matahari, baginda terus solat baca khutbah dan solat Jumaat, sehingga sahabat balik tu bayang masih lagi belum boleh berteduh lah, boleh berteduh, maknanya belum banyak. Kita solat Jumaat begitulah, alhamdulillah. Bab yang seterusnya, bab zikrul khutbataini qabla as-salati wa ma fihima minal jilsah. Bab adanya dua khutbah sebelum salat Jumaat dan duduk di antara keduanya. Keduanya. Hadis ke-499, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman
thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-an. Muttafaqun alaih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Jadi salat Jumaat ni khutbah dia dua kali khutbah. Dua kali khutbah. Ada sebahagiannya mengkiaskan pada semua jenis khutbah kan. Tapi kita tahu dah kalau solat seperti solat istisqa, solat istisqa satu khutbah saja. Kalau solat raya dua khutbah juga. Ke satu khutbah. Dua khutbah kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dua jugalah. Kemudian maknanya dalam solat Jumaat ni ada dua khutbah. Nabi berdiri, kemudian Nabi duduk, kemudian Nabi berdiri, kemudian habis dan solat. Okay? Sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Alhamdulillah. Nanti kita akan sapa dalam bab solat raya yang berbezanya dia dengan solat Jumaat. Khutbah dulu, kemudian baru solat. Kalau solat raya, solat dulu, baru khutbah. Dan ada isu juga di situ, di mana para sahabat mempertahankan kedudukan khutbah selepas solat tu. Sedang ada yang nak tukar, nak ubah, disebabkan orang tak dengar khutbah selepas solat. Solat dulu, orang balik. Dia nak tukar, tapi para sahabat mempertahankan sebab beginilah cara kami sallallahu alaihi wasallam solat dengan Nabi. Jadi sahabat ni meriwayatkan kepada kita daripada generasi selepasnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang seterusnya, bab fi qaulihi ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bab turunnya ayat Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Baik. Hadis yang ke-500. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Sampailah habis. Baik. Hadis ni cerita di awal pensyariatan lah, dia kata awal mula-mula waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dulu. Para sahabat ni telah datang satu kafilah dagang, tinggal bangun belaka, maka dia sangka boleh jadi, wallahu taala alam, masa tu penegasan tentang dengar khutbah ni dia anggap tak apa. Dengar pun tak apa, tak dengar pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang mewajibkan dengan dengar khutbah ni. Sehingga apa saja bentuk perniagaan tinggalkan. Qul ma indallah, apa yang ada di sisi Allah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Dia lebih baik di sisi Allah apa yang ada daripada minal lahwi, daripada benda-benda yang melalaikan, dan juga daripada jual beli. Sehingga lepas daripada tu, siapa-siapa yang dengar khutbah wajib duduk tunggu sampailah habis, kemudian salat dengan imam. Di awal peringkat mula-mula mereka sampai bangun bila datang kafilah dagang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tiba-tiba datang kafilah yang membawa makanan. Maka orang-orang menoleh dan pergi ke kafilah tersebut. Sampai tidak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 orang. Tinggal 12 orang. Maka turunlah ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat dagangan atau permainan, bubarlah mereka menuju kepadanya dan membiarkan engkau berdiri. Jadi setelah daripada itu tidak dibenarkan lagi. Sebab tu dalam bab jual beli selepas daripada azan yang kedua, maka hukumnya haram bagi orang yang wajib ke atasnya salat Jumaat. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, mana jual beli yang berlaku setelah daripada azan yang kedua, bagi orang-orang yang wajib ke atasnya salat Jumaat, maka jual beli itu haram. Bila haram makna berdosa. Cuma khilaf di kalangan ulama sah ataupun tidak jual beli tersebut. Sah ataupun tidak jual beli tersebut. Cuma sepakat mereka siapa yang buat memang salah, dosa. Berdosa lah. Pasal apa? Pasal khutbah itu wajib. Jadi ni tak patut seseorang itu bermudah-mudah dalam masalah jual beli ni. Okey, Abdul Aziz duduk molek. Mai sini kat Abi. Mai. Jadi jangan bermudah-mudah dalam soal jual beli pada hari Jumaat. Baik, sekarang ni apa hukum pula tiba-tiba PKP? Dia tak pergi solat Jumaat tapi dia duduk kedai beli. Sudah. Dia tidak pergi solat Jumaat sebab terhalang, tak boleh pergi main Jumaat. Jadi kalau dia terhalang, dia duduk di rumah dia kerana membesarkan hari Jumaat, tunggu waktu solat, pasal tak boleh nak pergi semayang, tak apa. Kan? Ni tak. Dia tak boleh pergi solat Jumaat, lepas tu dia duduk beli kedai ke apa. Orang tengah khutbah. Apa hukum dia? Payah juga tu. Kena tanya ahli fatwa tu. Saya tidak ahli fatwa lah. Tapi nak sebutnya, keadaan hari ni orang bermudah-mudah dengan soal jual beli di hari Jumaat. Jadi dia ni orang lelaki. Kalau perempuan tu lain cerita, dia tak wajib solat Jumaat. Dia orang lelaki. Muslim kita ni Allahu Akbar, ujian sungguh. Dia orang lelaki, dia tak pergi solat Jumaat. Orang tanya apa? Sebab masjid penuh. Kan? Masjid penuh. Jadi dia tak pergi solat Jumaat. Habis itu dia duduk mana? Dia duduk lepok kedai makan, dia duduk pergi beli, dia pergi macam-macam. Wallahu ta'ala alam. Kena minta ahli fatwa. Pagi majlis agama tanya hukum. Bagaimana keadaan seseorang yang tak pergi solat Jumaat kerana terhalang, tapi dalam masa yang sama pergi duduk shopping mall, beli dan sebagainya. Apa hukum dia? Yang tu kena tanya fatwa, kena tanya soalan. Jangan tanya saya lah sebab benda ni baru, fiqh baru kan. Kita mungkin ada dah orang sebut, cuma kita tanya ahli fatwa lebih arif. Jangan no. Lah, api tengah ngajar. Jangan kacau, jangan ambil api tengah ngajar. Baik. Aziz nak need something. Iyalah, Aziz need something pun lepas habis ngajar. Duduk sini, dengar tengok di sini. Baik. Bab yang seterusnya, bab takhfifus salati wal khutbah. Sunnah meringankan salat dan khutbah, atau khutbah yang ringan dan salatnya lama. Hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-minbar wa nadaw ya Malik.
Kata Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di atas mimbar. Ya maliku liyaq wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Okay. Jadi dia letakkan dalam bab apa? Khutbahnya pendek. Dan sememangnya kalau dia sudut hadis-hadis yang lain, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan ataupun suruh khutbah ni pendek dan solatnya lama, ataupun kalau pendek sama pendek pun okey. Pendek khutbah, pendek solat, pendek khutbah atau panjang solat. Sebab apa? Jangan khutbah panjang kemudian solatnya pendek. Sebab apa? Sebab Nabi tak bagi. Kerana antara hikmah Jumaat adalah untuk diambil peringatan padanya. Kalau panjang, terlalu lama, orang jemu, kemudian orang tak ambil peringatan. Pertama. Yang kedua, kerana banyak orang peringkat umur. Ada orang tua, ada orang uzur, ada orang hak memang ni lah, dia tak boleh duduk lama dan sebagainya. Maka itu antara hikmah. Bab dalam bab ni ada bab takhfiful khutbah wa taqsiriha. Banyak hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Jabir bin Samurah dia sebut, kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana salatu wa khutbatuhu qasada. Jabir bin Samurah kata, aku salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat Nabi serta khutbah Nabi ni qasada, sederhana. Sederhana je. Tidak terlalu panjang, tidak panjang. Sederhana. Berapa minit? 15 minit. Sederhana lah tu. Jangan sejam tiba-tiba. Kuliah pun sejam, bantai khutbah sejam. Orang pun ngantuk jadi tak sampai maksud dia. Okey. Termasuk dalam fiqh seseorang itu adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan salat. Termasuk dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Ammar dari Wasil bin Hayyan qala Abu Wa'il khatabana Ammar fa'awjaza wa ablagh falamma nazal qulna ya Abal Yaqdhan laqad ablaghta wa awjazta falau kunta tanaffasta. Jadi Ammar dia baca khutbah pendek ya. Saya kata kalaulah kamu falau kunta tanaffasta, kalaulah kamu bernafas sikit, maknanya panjangkan sikitlah. Dia kata apa? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi mi'natul min fiqhihi fa'atilu salata wa aqsirul khutbah wa inna minal bayani sihra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya salat dan pendeknya khutbah adalah tanda fiqhnya seseorang. Seorang imam tu kalau dia faqih, dia pendekkan khutbah dan dia panjangkan salat kalau dia faqih. Tapi sebaliknya berlaku kan, panjang khutbah, cakap sedap, gong siapa, Allahu Akbar, baca surah pendeknya. Nah, idza jaa nasrullah qul ya qul huwallah, baca surah-surah pendek solat Jumaat. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut termasuk fiqh seseorang ialah dia pendekkan khutbah, dia panjangkan solat.
Solat ni kan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni menyembahnya atau solat dengan sempurna. Jangan sampai kerana nak tekankan bab khutbah ni, nak suara faham, akhir sekali kita ambil curi masa solat. Lah ni kita ada waktu yang spesifik kan. Hai, puasa lah. Melazim puasa. Baik. Jadi masa solat tu dah ada tetap. Kalau kita kata 20 minit, kena bagi lah. Jangan sampai kita ambil 15 minit untuk khutbah, kemudian 5 minit je solat. Kalau 20 minit, kalau setengah jam, yang bantai 25 minit khutbah, 5 minit je solat. Termasuk fiqhnya seseorang, dia pendekkan khutbah dan panjangkan solat. Baik. Kita ringkaskan bab tu. Okey. Kita pergi kepada, sambung kepada hadis kita. Baik. Mana ni hilang ni? Hilang dah saya. Keluar habis gambar ni. Keluar kecil balik. Sudah. Kita 499 kan. Banyak gangguan hari ni. Allahu Akbar. Okey. Bab 499. Okey. Yang seterusnya, bab tahiyyatul masjid. Bab tahiyyatul masjid ketika imam sedang berkhutbah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yawmal jumu'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala asallaita qala la qala fasalli rak'ataini qala fasalli rak'ataini. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang masuk ke masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumaat. Maka ketika ditanya, apakah engkau sudah salat? Dia jawab, belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, salatlah 2 rakaat, yakni tahiyyatul masjid. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-11, kitab Jumaat bab 33, bab siapa saja yang datang ketika imam sedang khutbah hendaklah dia salat 2 rakaat yang ringan. Jadi apa hukum tahiyyatul masjid? Wajib. Sebab Nabi SAW perintahkan supaya siapa-siapa masuk masjid jangan duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Siapa-siapa masuk masjid jangan duduk sehinggalah dia salat 2 rakaat. Jadi perintah salat tahiyyatul masjid ni adalah wajib. Wajib. Kemudian bila datang hari Jumaat mendengar khutbah juga wajib. Kan? Tapi Nabi SAW bila seorang lelaki masuk ke masjid, dia masuk, kemudian Nabi sedang berkhutbah. Nabi tanya dia, kamu dah salat 2 rakaat? Dia kata belum. Maka Nabi SAW perintahkan dia, salat dulu 2 rakaat, barulah dengan khutbah. Baru duduk. Jadi menjadi kewajipan bagi seseorang bila masuk masjid, termasuklah hari Jumaat,
walaupun imam sedang baca khutbah, solatlah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dia kalau boleh anak-anak kita pun kita ajar solat tahiyatul masjid. Memang kadang-kadang kita ni masuk budak-budak yang dia masuk taman kita pergi depan, kita pesan kat dia solat, jangan lupa solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dia kena ajaran macam ni. Ni kalau lama dulu saya mula masa kecil-kecil dulu saya ingat tahiyatul masjid ni solat Jumaat je. Pasal kita pergi solat Jumaat kan ayah pesan nanti nak semayang dulu 2 rakaat baru duduk ni. Tahiyatul masjid. Lepas tu orang kan semayang tahiyatul masjid ni ramai solat hari Jumaat ramai orang semayang tahiyatul masjid. Hari biasa orang tak ada kan. Banyak orang gitu. Padahal hukum tahiyatul masjid ni semua umum untuk setiap kali kita solat, kita masuk masjid. Jadi kita dah ingat masa tu solat tahiyatul masjid ni hari Jumaat je. Kira hari untuk hari Jumaat dah orang kumpul ramai-ramai kita solat tahiyatul masjid dulu pun. Tapi dah kita lama-lama belajar barulah tahu. Cuma masa ramai juga orang lain ni dia tak endahkan. Masuk awal kemudian tak duduk tak buat gapo. Sekarang ni pergi masjid awal pukul 12 kena pergi dah. Kan? Tapi dia tak buat gapo juga. Jadi rugi. Solatlah tahiyatul masjid. Kemudian kalau dia nak solat lain pun boleh. Solat duha ke masa hari Jumaat ni hari waktu kita beribadah kepada Allah. Jadi boleh solat. Para sahabat dulu sambil duduk tunggu solat duha. Orang kita pergi awal ke 12 tu duduk sembang apa semua. Setengah tu baca Quran pun tak. Jadi rugi, banyak rugi. Hari Jumaat ni malah saya baca khutbah tu bab kelebihan Al-Quran. Betul lah dalam khutbah tu cerita kelebihan Quran. Saya kata Quran ni memang syi'na au abaina am abaina, Quran tetap Quran. Kita suka ke kita tak suka ke, orang lawan ke orang ikut ke, Quran tetap Al-Quran. Keagungan dia, kemuliaan dia sudah termaktub di sisi Allah Azza wa Jalla sebab dia adalah kalamullah. Jadi kalau kita cerita kehebatan Quran sampai berkitab-kitab sekalipun, tapi akhirnya kita tak baca Quran, tak ada makna juga. Kan? Quran gini, Quran ni. Lepas tu baca dah Quran hari ni, tak baca lagi. Jadi semalam saya baca dah khutbah lah. Dia pun tak kita peringatkan sikit lah. Dia kata sambil-sambil tunggu. Kan orang datang awal ke 12. Jangan sampai kita datang awal satu muka surat Quran pun kita tak boleh baca. Jadi rugi. Baik. Jadi kembali kepada hari Jumaat ni tahiyatul masjid. Tengah khutbah pun solatlah tahiyatul masjid tapi ringkaskan. Baca Fatihah, kuliah qul huwallah tak apa dah. Kalau rasa nak itu baca Fatihah saja pun okey dah. Kerana kita nak dengar khutbah pula dan khutbah itu wajib. Yang seterusnya hadis yang ke-503, dua lagi. Hadis ni kita perhabislah bab kitab Jumaat ni. Ya. Nampak kok orang dalam Abdul Aziz tak habis tengah live ni. Abdul Aziz nampaklah tak puasa Abdul Aziz. Dia tak boleh makan kalau bulan Ramadan. Sekarang bulan apa? Bulan puasa. Sekarang bulan puasa. Bulan puasa tak boleh makan. Pergi simpan. Jangan ni ambil kat tengah aja. Baik. Ingat kalau bawa krepek apa tu meruku boleh iklan. Okey. Hadis ke-503, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub, idza jaa ahadukum wal imamu yakhutub aw qad kharaja falyusalli rak'ataini. Okey. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid
ketika imam sedang khutbah atau telah bergerak menuju mimbar, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Ini perintah, ya. Kita dah sebut dah tadi. Bab yang seterusnya, bab ma yuqra'u yaumal jum'ah fi yaumil jum'ah, bab bacaan pada hari Jumaat. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajr alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat fajar hari Jumaat selalu, ni terjemahan ni bagus, selalu, okey. Dalam terjemahan kita buku tu tak ada, nak tambah selalu. Mari mana selalu ni? Selalu ni kebanyakan waktu lah. Bukan kata ini adalah bacaan wajib tak, tapi kebanyakan waktu, banyak waktu. Selalu ni betul kan? Selalu ni maknanya senantiasa, tapi kerap. Bukan kata lazim tak. Kana nabi, kana dan fi'il mudhari' selepasnya menunjukkan perkara tu continuous. Dalam bahasa Inggeris kita panggil past continuous, kan? Continuous tense. Maknanya kita kata I am reading, kan? I am reading maknanya saya sedang membaca, continuous tense. Tapi I was reading tu maknanya past continuous. Kana kemudian yaqra'u, kana adalah dulu, yaqra'u ni senantiasa. Diguna continuous dalam bahasa Inggeris lah, nak suruh faham. Tapi saya grammar bahasa Inggeris ni kurang juga. Dan nak sebutnya perkataan selalu yang diterjemahkan dalam PDF kita dan dalam buku kita tak ada perkataan selalu tu. Jadi yang lebih tepatnya yang ada selalu tu. Selalu tu nak maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan waktu atau banyak Nabi ni pada subuh hari Jumaat Nabi akan baca alif lam mim sajadah dan hal ata 'alal insan. Alhamdulillah. Pak kita ni biasa banyak dah buat ni, baca solat subuh Jumaat. Pagi Jumaat baca alif lam mim. Ya. Subuh Jumaat baca alif lam mim. Cumanya orang tanya Syekh Saleh Fauzan masalah macam mana kalau dia baca subuh Jumaat surah alif lam mim potong 2. Kata Syekh Saleh Fauzan, sebaiknya kita baca sebagaimana Nabi SAW baca. Sebab kalau kita potong 2, dia tak jadi sunnah. Sunnah ni serupa dengan Nabi. Kita kata sunnah. Bahkan kita bimbang nanti orang tak baca hadis, orang akan anggap itulah dia sunnah. Apa sunnah? Solat sembahyang subuh baca surah Sejadah rakaat pertama, kemudian rakaat kedua. Padahal Nabi baca rakaat pertama Sejadah, rakaat kedua insan. Jadi kita bimbang, takut-takut jadi orang tersalah anggap akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habislah kita pada bab ni, bab Jumaat. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan bab tentang kitab Salatul Aidaini, salat 2 hari raya. Okey. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.